Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubi Go. Anda bersama saya Ekram. Saya perasan di episod yang lalu ramai yang komen pasal rambut saya yang ada antena, yang ada cakap rambut tak siap tu. Sorry lah kalau saya nampak macam Dipsy dari Teletubbies, tapi apa je kita boleh buat sekarang ni. Mau keluar pun dah dapat, mau potong rambut. Jadi saya cuba sedaya upaya untuk rambut saya nampak kemas lah semasa berkongsikan maklumat di Kubi-Kubi Go ni. Mungkin hari ni rambut saya pun dah juga berapa mau kemas sangat, tapi bolehlah untuk perkongsian hari ini. Hari ini format kita lain sikit. Saya mau buat satu perkongsian yang lebih santai daripada perkongsian yang biasa. Ndaklah macam kamu tengok Astro Hawani ataupun Buletin TV3 kan. Hari ini kita santai je dengan satu format yang baru. Memandangkan sekarang ni masih lagi hangat dengan COVID-19, jadi saya pilih satu topik teori konspirasi lagi. Kubi-Kubi Go dan teori konspirasi tiada berpisah. Jadi kepada mereka yang mungkin tidak berkenan dengan teori konspirasi, inilah identiti Kubi-Kubi Go, di mana kami gemar untuk berkongsi teori-teori konspirasi. Namun begitu, setiap tajuk teori konspirasi selalu saya ingatkan supaya kita jangan terlalu taksub dan pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Teori konspirasi ini tidak semestinya betul. Walaupun begitu, kita tidak sepatutnya membutakan sebelah mata. Kita ambil tahu tanpa kita percaya bulat-bulat. Dan itulah Kubi-Kubi Go. Kalau anda kurang berkenan dengan topik teori konspirasi, anda boleh melihat video-video Kubi-Kubi Go yang lain yang penuh dengan fakta dan bukannya teori. Tapi kepada mereka yang mahu mendengar perkongsian daripada Dipsy Kubi-Kubi Go, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini. Adakah China menyembunyikan fakta kes coronavirus? Ini adalah tuduhan yang dilemparkan oleh Amerika Syarikat, khususnya media-media dari Amerika kepada China. Tidak semestinya betul dan tidak semestinya tidak betul. Sebab kenapa? Media-media ni adalah media-media yang terpercaya dan mempunyai kredibiliti mereka sendiri. Mereka menggadaikan kredibiliti mereka untuk melaporkan teori konspirasi ini. Dan ia tidak semestinya berita palsu kalau macam tu. Tapi ia tidak semestinya berita yang benar sebab tiada data dan statistik yang dinyatakan untuk membuktikan tuduhan mereka ni kepada China. Kononnya, US Intelligence ada membuat siasatan di China dan mereka mendapati China menyembunyikan fakta kes. Apa yang ironi, mengikut laporan daripada Bloomberg.com, the official asked not to be identified because the report is secret and they declined to detail its content. Pegawai yang mendedahkan perkara ini tidak mahu dikenal pasti sebab laporan itu rahsia dan mereka tidak mahu untuk memberikan maklumat terperinci tentang laporan tersebut. Mereka menuduh China menyembunyikan laporan, tetapi di dalam laporan mereka menuduh China, mereka menyembunyikan juga laporan tersebut. Orang-orang yang tengok berita macam ni, kita akan buat spekulasi kita sendiri tanpa mereka menjustifikasikan tuduhan mereka. Ini juga dilaporkan di beberapa media antarabangsa seperti di BBC. Di BBC pula mereka ada menyatakan yang mungkin benda ini betul sebab sebelum ini China mempunyai sejarah untuk menyembunyikan kes jangkitan di negara mereka. Bercakap pasal sejarah China ni, media antarabangsa ataupun media barat ni menuduh China mempunyai sejarah menyembunyikan kes fakta. Secara ringkasnya, ya, memang China ni antara negara yang terkenal menyembunyikan kes fakta. Dengan itu, mari kita lihat antara insiden-insiden bila China pernah menyembunyikan kes fakta. Pada tahun 2002 sehingga 2003 dahulu, jangkitan SARS mula menular di China. China juga dah tahu apa je yang diorang buat di China ni sampai banyak betul virus yang tersebar dari sana. Masa SARS sedang melanda China, ada seorang doktor yang dikenali sebagai Dr. Jiang Yangyong yang menjadi whistleblower. Whistleblower adalah satu terma yang diberikan kepada seseorang yang mendedahkan sesuatu maklumat daripada sesebuah organisasi yang mahu merahsiakan maklumat tersebut. Dan Dr. Jiang Yangyong telah mendedahkan perkara sebenar yang berlaku di China kepada dunia luar. Mengikut satu jurnal kesihatan, Medicine and Health Policy yang dimuat naik di Lancet.com, di dalam jurnal ni ia ada menceritakan apa yang berlaku di antara Dr. Jiang Yangyong, media barat dan juga kerajaan China.
Semasa kes SARS mula tersebar di kalangan penduduk China, Kementerian Kesihatan China pada waktu itu membuat kenyataan yang di Beijing hanya ada 37 pesakit SARS. Namun begitu, hakikatnya Dr. Jiang Yangyong tahu ada beberapa buah hospital yang penuh dengan pesakit SARS yang sedang mereka rawat. Melihat kerajaan China tidak memberikan fakta sebenar kes kepada dunia, dia kemudian menulis satu surat kepada majalah Time ataupun Time Magazine, di mana dia telah menyatakan ada beberapa buah hospital yang penuh, di mana mereka menggunakan hospital ini untuk merawat pesakit-pesakit SARS, dan jumlah sebenar adalah jauh lebih banyak dari apa yang dikabarkan oleh Kementerian Kesihatan China pada waktu itu. Mula di sinilah kontroversi semakin panas bila ramai yang menuduh China menyembunyikan kes fakta sebenar, bukan sahaja daripada rakyat mereka tetapi juga daripada penduduk dunia. Ini sangat membahayakan sebab kalau kes lebih banyak dari apa yang dilaporkan, maka penduduk di negara mereka dan penduduk di negara luar tidak melakukan persediaan dan mereka akan dijangkiti dalam diam. Melihat kontroversi ini, kerajaan China pun menahan Dr. Jiang Yangyong. Dia dituduh menjadi pengkhianat dan dituduh menimbulkan panik dan huru-hara di sekitar China. Dia kemudian ditangkap dan diletakkan di dalam tahanan rumah ataupun house arrest, dan dia hanya dilepaskan pada tahun 2004. Ini membawa kita kepada kes yang seterusnya, iaitu kes COVID-19, di mana kerajaan China juga dituduh menyembunyikan kes COVID ini daripada dunia. Kalau dulu masa kes SARS, kontroversi China menyembunyikan kes fakta ni tidaklah terlalu tular ataupun viral. Tetapi sekarang dengan perkembangan social media ni, semua pun cepat betul tersebar. Ini dilaporkan oleh The Straits Times melibatkan seorang doktor yang dikenali sebagai Dr. Li Wenliang. Seperti juga Dr. Jiang Yangyong tadi, Dr. Li Wenliang juga adalah whistleblower yang mendedahkan kes yang cuba disembunyikan kerajaan China daripada penduduk mereka sendiri dan juga penduduk luar. Masa kes ni mula menular di Wuhan pada bulan Disember 2019 dahulu, Dr. Li Wenliang adalah antara salah seorang doktor yang bekerja di sana merawat pesakit di Wuhan. Melihat yang betapa seriusnya virus ini menjangkiti orang, dia kemudian memberikan amaran di WeChat yang kononnya virus ini sangat-sangat berbahaya dan jumlah jangkitan jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh kerajaan mereka ataupun dari yang diakui oleh kerajaan mereka sendiri. Pesanan Dr. Li Wenliang tu kemudian tersebar di seluruh China dan di seluruh dunia. Ini secara langsung membongkarkan apa sebenarnya yang berlaku di Wuhan. Sekali lagi, ini mendapat perhatian daripada kerajaan China. Dengan itu, kerajaan China telah menahan Dr. Li Wenliang dan 7 orang lagi, di mana mereka telah diarahkan untuk menandatangani dokumen supaya mereka tidak lagi menyebarkan berita palsu yang kononnya menimbulkan kucar-kacir. Dokumen tersebut ada dimuat naik di laman Weibo Dr. Li Wenliang. Ini adalah dokumen yang saya cakap tu, siap dengan cap jari dan tanda tangan lagi. Dan kalau kepada mereka yang mahu tahu isi kandungan surat ni, bolehlah pergi ke laman page Wikipedia ni. Saya akan tinggalkan di ruangan description di bawah, di mana di sini ada translation kalau mereka yang mahu berminat untuk membaca dengan lebih terperinci lagi. Sekali Dr. Li Wenliang telah dijangkiti oleh coronavirus dan meninggal pada bulan Februari, atau lebih tepat lagi pada 7 Februari dia telah meninggal pada umur 34 tahun. Kematian Dr. Li Wenliang ini adalah sebagai satu simbol kepada penduduk China, di mana suara rakyat mereka ditindas dan mereka tidak diberikan hak kebebasan bersuara. Ramai yang sedih, marah dengan kematian Dr. Li Wenliang ini disebabkan kerajaan menghukum rakyat mereka yang cuba untuk memberikan amaran. Secara langsung, amaran tersebut boleh menyelamatkan lebih banyak nyawa lagi, bukan sahaja di Wuhan, bukan sahaja di China, tetapi juga di seluruh dunia. Namun begitu, China tidak membenarkan suara rakyat mereka bergema di luar sana, ataupun mereka tidak membiarkan fakta sebenar berlegar-legar di luar sana. Dengan itu, kematian Dr. Li Wenliang ini telah menyebabkan kerajaan China telah dikritik oleh rakyat mereka sendiri, sehingga kan ada satu hashtag yang trending di sana, hashtag
We want our freedom of speech trending, tetapi hanya untuk beberapa hari sahaja sebelum hashtag itu dibuang oleh kerajaan China. Itulah kisah pasal SARS dan COVID-19. Belum cerita pasal kes ethnic minority Uyghur di Xinjiang, China, ataupun kisah Tiananmen Square Plaza, di mana kisah-kisah ini juga adalah antara bukti China menyembunyikan kes fakta daripada dunia. Namun begitu, selepas mendapat kecaman daripada media barat, dari penduduk mereka sendiri dan juga dari penduduk dunia, China menidakkan tuduhan yang dibuat terhadap mereka dan mereka menolak sama sekali laporan American Intelligence ataupun US Intelligence tadi. Dan China menuduh Amerika Syarikat menyalahkan China pula disebabkan ketidakcekapan mereka di Amerika Syarikat menangani isu ini. China berpendapat yang Amerika cuba mengalihkan tumpuan kepada China dengan supaya penduduk dunia menyalahkan China di atas nasib malang yang diterima oleh Amerika. Dan kalau tengok style dia punya presiden sekarang, mungkin juga, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan itulah dia teori konspirasi yang ingin saya kongsikan kepada goers. Sekali lagi, saya tidak mengatakan ini satu tuduhan yang betul. Jadi anda jangan percaya bulat-bulat dengan apa yang disebarkan di luar sana. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Macam saya cakap tadi, mau cakap berita ni palsu pun susah juga sebab media-media yang menyebarkan berita ni bukan media ni ada credibility mereka sendiri, macam Bloomberg, macam The Times, macam The Guardians. Namun begitu, tidak semestinya ini satu benda yang betul juga sebab tiada dokumen yang mengesahkan perkara ni, macam apa-apa jenis bukti lah untuk mengesahkan benda ni. Cuma apa yang pelik, apa yang saya rasa pelik sikit, kalau kita tengok di worldometers.info/coronavirus, ini adalah data statistik untuk negara China. Kita tengok total death di sini ada satu hari itu daripada 16 April sehingga 18 April. Dalam masa 2 hari ini jumlah kematian naik 1000 lebih. Dan selepas tu ia mula mendatar kembali. Jadi kalau kita tengok statistik ni memang sangat-sangat abnormal bagi saya, tapi saya tidak sure lah sebab saya pun bukannya pakar di dalam menganalisis graf. Saya cuma orang biasa yang cuba mencari jawapan juga, macam juga goers semua. Dan itu dia perkongsian kita pada hari ini tentang teori konspirasi. Adakah China memang benar menyembunyikan kes fakta? Dan kalau kita melihat China sebelum ni memang ada sejarah-sejarah menyembunyikan kes fakta. Adakah di dalam menangani COVID-19 ini mereka masih lagi menyembunyikan kes fakta? Itu cuma kita perlu tunggu dan lihat. Kita berada di tengah-tengah, kita jangan percaya, kita jangan terlalu taksub. Dan pastikan anda sendiri jalankan penyelidikan sendiri. Dan itu sahaja daripada saya. Kalau anda suka dengan format terbaru, pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan tinggalkan juga pendapat anda kalau anda suka format-format yang macam format biasa yang saya selalu buat pun. Apa-apa pun, ini cumalah eksperimen. Goers tahu saya suka untuk buat eksperimen di Kubi-Kubigo ni. Jadi ini adalah antara salah satu percubaan yang saya cuba buat di sini. Dan itu saja daripada saya. Semoga perkongsian pada hari ini bermanfaat kepada semua. Kalau anda ada maklumat tambahan lagi, pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi topik-topik menarik yang akan dimuat naik di episod yang seterusnya. Sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubigo, menarik setiap hari.